A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini kita menyambung pengajian kitab Hidayatus Salikin. Hari ini kita masuk pada bab yang pertama, Muqaddimah. Semalam cuma pengenalan terhadap kitab ni. Semalam Syekh kita menceritakan tentang penulis, menceritakan tentang asal-usul kitab ni. Kemudian dia menceritakan tentang bagaimana dia diberikan ilham oleh Allah untuk menulis kitab ni. Kemudian dia menceritakan tentang kitab ni yang menceritakan dua perkara, iaitu ilmu yang menambah ketakwaan kepada Allah dan juga ilmu yang memberi manfaat. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan bagi siapa yang ada kitab warna hitam. Kitab warna hitam ni tajuk dia ilmu yang bermanfaat serta kelebihannya, muka surat 4. Tetapi ada versi-versi yang berbeza. Versi-versi yang berbeza tu kadang-kadang susunannya sama. Dan ada kadang-kadang kalau ada beberapa keluaran yang susunannya tak berapa sama, yang tu boleh juga digunakan. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fi ulumihi fi darain amin. Muqaddimah, ilmu yang bermanfaat serta kelebihannya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal ilmu nafi'u ما يزيد في خوفك من الله تعالى ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك ويزيد في معرفتك بعبادة ربك عز وجل ويقلل من رغبتك في الدنيا ويزيد في رغبتك في الآخرة ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحتذر منها ويطلعك على مكائد الشيطان وغروره. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, asal kitab ni, kitab yang asalnya bahasa Arab. Kata Imam Ghazali dalam kitab tersebut, dia kata ilmu yang bermanfaat itu ialah yang menambahkan ketakutanmu kepada Allah, yang menambahkan penglihatan hatimu pada segala keaiban dirimu, yang menambahkan makrifahmu pada ibadah terhadap Tuhanmu yang maha mulia dan yang maha tinggi, yang mengurangkan kegemaranmu terhadap keduniaan, yang menambahkan kegemaranmu terhadap keakhiratan, yang membuka mata hatimu pada perkara-perkara yang merosakkan amalmu sehingga kamu dapat mengelakkan daripadanya, dan yang mencampakkan kamu dan yang menampakkan kamu segala tipu daya syaitan dan putar beliknya. Okey, baik. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata, dia menghuraikan tentang apakah ilmu yang memberi manfaat. Sebab ilmu ada banyak jenis. Ilmu dunia ada, ilmu akhirat ada. Soalnya, kita tidak mengkategorikan ilmu tu pada sudut ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sebab hakikat ilmu semua milik Allah. Sama ada ilmu dunia atau ilmu akhirat. Tetapi ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala berikan ni, yang Allah Ta'ala turunkan atas muka dunia, sebahagiannya sebagai ujian kepada manusia itu sendiri. Bahkan semua ilmu itu ujian. Apabila kita melihat pada sudut ilmu itu mampu memberi manfaat atau tidak, ada ilmu yang mampu beri manfaat, ada ilmu yang tak mampu beri manfaat. Cuma lebih awal daripada itu, kita kena tengok tentang erti manfaat yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Erti manfaat yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali kemungkinan tak sama dengan erti manfaat yang dimaksudkan oleh kita. Sebab kita ni kebiasaannya, bila ditanya tentang apakah perkara yang boleh memberi manfaat pada kita, kekayaan, nampak? Bila kita jawab, dunia dulu keluar, akhirat belum lagi. Barulah terfikir tentang iman. Kalau tidak, kaya dulu, berharta dulu, sihat dulu. Dah habis sebut perkara dunia, baru sebut perkara akhirat. Kerana apa? Kerana view kita ataupun sudut pandang manfaat kita tu berbeza dengan sudut pandang manfaat yang sedang diutarakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dicuba
membawa satu gambaran ataupun membawa satu pemahaman tentang apa sahaja ilmu yang tidak memberi manfaat kepada akhirat, iaitu yang tidak memberi manfaat kepada pahala, tidak memberi manfaat kepada mendekatkan diri dengan syurga, ilmu tu tak beri manfaat. Dan dicuba juga menyampaikan bahawasanya ilmu yang beri manfaat ni, kalau dia tak ada, hidup langsung tak beri manfaat, hidup dunia tak beri manfaat, hidup akhirat pun tak beri manfaat kalau dia tak ada. Itu yang cuba disampaikan oleh Imam Ghazali. Maknanya kalau ilmu lain tu banyak tapi ilmu beri manfaat tu tak ada kebaikan. Sebab itulah kalau pada sudut beri manfaat, ilmu ni terbahagi pada 3. Yang pertama, ilmu yang tak beri manfaat bahkan beri mudarat. Ilmu tu contoh ilmu sihir, la yadurruhum wa la yanfa'uhum, kalau dalam surah Al-Baqarah apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang mama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Sahabat-sahabat boleh bacalah tafsir dan baca tentang kisah tersebut, yang mana Allah Ta'ala turunkan malaikat Harut dan Marut untuk memberi ujian, fitnah, dengan menyampaikan ilmu sihir. Ilmu sihir ni wala yadurruhum wa ma yadurruhum wala yanfa'uhum, tidak memberi mudarat dan tidak beri manfaat. Tak beri manfaat artinya tak beri manfaat kepada si pelaku yang mensihirkan orang. Tidak memberi mudarat artinya orang yang disihir tidak akan mudarat. Yang sakit bukan kerana sihir, kerana ketentuan Allah. Jadi itu adalah jenis-jenis ilmu yang tak ada manfaat, bahkan beri mudarat kepada si pelaku. Kemudian seterusnya, ada ilmu yang beri manfaat di dunia saja. Ilmu ni banyak. Semua ilmu dunia ni begitu asasnya, sifat dia begitu. Maksud dia, contoh dia ilmu niaga. Ilmu niaga ni dia beri manfaat di dunia. Bila kita ada ilmu niaga, boleh kita berniaga. Orang yang ada ilmu niaga, dia berniaga lebih mudah untuk menghasilkan keuntungan daripada orang yang tidak ada ilmu niaga. Kebiasaannya begitu. Jadi dia boleh memberi manfaat dunia. Tetapi adakah ilmu niaga ni boleh menjamin manfaat akhirat? Tak boleh. Tak boleh tu artinya ilmu berniaga tidak membolehkan kita dengan ilmu niaga saja selamat di akhirat. Tak boleh. Ataupun adakah dengan ilmu niaga ni tak selamat di akhirat? Tidak juga. Kalau atas diri ilmu tu sendiri dia tak mampu menyelamatkan seorang di dunia di akhirat. Satu lagi kategori ilmu adalah ilmu yang beri manfaat dunia akhirat. Asal mengaji ilmu ni, dunia dapat manfaat, akhirat dapat manfaat. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia nak memberi kefahaman bahawasanya ilmu yang beri manfaat yang dia nak bawa dalam tajuk ni adalah ilmu tu atas dunia pun beri manfaat, akhirat pun beri manfaat. Itu perkara yang cuba dibawa. Baru mukaddimah, muka surat 4. Muhammad Roki, muka surat 4 baru mukaddimah. Ilmu yang bermanfaat serta kelebihannya. Sekarang ni kita bahas tentang manfaat dulu, supaya kefahaman manfaat kita sama dengan apa yang cuba disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bila dah sama yang tu, baru boleh bincang manfaat tu. Baik. Ada 7 perkara yang disenaraikan oleh Imam Ghazali untuk menilai bahawasanya ilmu tu beri manfaat ataupun tidak. Ciri-ciri yang ada pada ilmu tu. Kalau ilmu tu mempunyai ciri-ciri ni, maka disebut beri manfaat. Kalau ilmu tu tak ada ciri-ciri ni, tak adalah manfaat. Pada sudut manfaat dunia dan akhirat dapat sekali. Baik. Ilmu yang bermanfaat tu ialah, ada nak terangkan, ciri yang pertama ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang menambahkan ketakutan terhadap Allah. Baik. Ada ilmu yang kita belajar semakin belagak kita. Ada ilmu yang semakin kita belajar, semakin takut akan Allah kita. Semakin kita takut kepada Allah. Artinya ilmu yang menambah ketakwaan. Apa faedahnya ketakwaan? Anak biasa sebut dalam penyampaian. Faedah takut akan Allah ni, kalau kita lihat pada zaman Islam menguasai dunia dulu. Ketika Islam menguasai dunia, 2/3 dunia diperintah menggunakan hukum syarak. Diperintah menggunakan hukum Islam. Ada hudud, ada taksi, ada qisas, ada ta'zir di dalamnya. Undang-undang yang berdasarkan kepada syariat. Ketika tu apabila undang-undang yang dilaksanakan itu berdasarkan kepada syariat,
Apa yang berlaku? Yang berlaku adalah undang-undang jenayah, dia punya definisi sama dengan syariat. Jadi apabila wujud penguat kuasa undang-undang, bila mereka menguatkuasakan undang-undang, sudah tentu mereka akan menguatkuasakan undang-undang jenayah. Tapi oleh kerana jenayah itu sama definisi dengan maksiat, maka apabila mereka melaksanakan undang-undang menguatkuasakan jenayah, secara automatik mereka telah pun mencegah maksiat. Berbeza apabila Islam telah lemah. Islam telah lemah. Islam tidak lagi menguasai dunia. Ketika tu manusia telah memisahkan antara makna maksiat dengan jenayah. Akibat dia, penguatkuasa masih ada, penguatkuasaan undang-undang masih ada, tetapi oleh kerana manusia melihat jenayah itu bukanlah maksiat. Maksiat itu bukanlah jenayah. Dia dua perkara yang berbeza. Jadi apabila orang jaga manusia daripada jenayah, ada ketikanya mereka tidak menganggap sebahagian daripada maksiat itu jenayah. Contoh dulu kerajaan Islam, apabila ada orang tak semayang, maka orang tak semayang ni disebut sebagai tarikus solah. Dia termasuk dalam hukum had. Kerana tak semayang ni hukumnya sampai boleh dibunuh oleh kerajaan Islam. Menunjukkan bahawasanya tak solat ni adalah jenayah besar. Tetapi bila Islam lemah, tak solat tidak dianggap jenayah besar. Bahkan tidak dianggap jenayah pun oleh sebahagian orang. Maka bila polis buat rush, polis buat penguasaan undang-undang, orang yang tak solat tidak diambil tindakan. Akhirnya wujud satu masyarakat yang masih takut buat jenayah tapi tak takut buat maksiat. Situ. Jadi akhir zaman ni orang nak jaga agama hanya berdasarkan kepada kekuatan sendiri. Tak mampu nak jaga agama. Agama tidak dijaga oleh kerajaan. Agama tidak dijaga oleh pemerintah. Agama tidak dijaga oleh orang lain. Yang hanya boleh jaga agama kita diri sendiri. Apakah perkara yang menjadi benteng besar untuk manusia itu jaga agama? Jawapan dia, takut pada Allah. Orang yang takut pada Allah, mereka akan menjaga agamanya sama ada dilihat ataupun tidak dilihat. Dan itu merupakan hidayah yang besar yang Allah Ta'ala beri. Jadi menuntut ilmu yang menambah takut pada Allah beri manfaat. Apa manfaat dia? Manfaat dia, manusia itu akan secara automatik takut untuk melakukan maksiat. Itu manfaat dunia. Apa manfaat akhirat? Orang yang takut melakukan maksiat, artinya dia tak buat maksiat. Orang yang tak buat maksiat, maka layak dia masuk syurga Allah. Itu manfaat akhirat. Sebab tu kata Imam Ghazali, ilmu yang beri manfaat adalah yang pertama, ilmu yang bila kita mengaji, semakin takut kita pada Allah, maka dia beri manfaat. Yang kedua, ilmu beri manfaat, dia kata, dan ilmu yang beri manfaat itu adalah wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsik. Ilmu yang beri manfaat itu adalah ilmu yang apabila kita mengaji, semakin memperlihatkan, semakin menambahkan penglihatan hatimu pada segala keaiban dirimu. Makin mengaji, makin nampak aib diri. Makin mengaji, makin nampak aib diri. Apa manfaatnya nampak aib diri ni? Baik. Aib diri ni kesalahan. Sebahagiannya dosa. Ataupun kemungkinan semuanya boleh jadi dosa aib diri. Kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita, kecuaian-kecuaian kita. Itu adalah aib diri. Allah sebut dalam Quran, kata Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak akan mengikul beban seorang pemikul beban itu beban orang lain. Allah ceritakan keadaan di akhirat tentang semua orang akan pikul beban masing-masing. Beban ni apa dia? Setiap salah silap manusia atas muka dunia. Jadi di akhirat semua akan pikul, dan tidak ada orang boleh serahkan beban daripada orang lain. Setiap orang pikul beban sendiri. Yang pikul banyak beban tu dia tak boleh minta, tolong pikul beban aku ni sekejap, aku penat ni. Tak boleh. Semua orang pikul beban sendiri. Artinya semakin jahat seseorang atas muka dunia, semakin pailang dia, semakin samsing dia atas muka dunia, semakin berat beban di akhirat. Kita ni tak nak beban, maka bagaimana nak reduce beban? Ada beberapa cara. Sebab beban ni berkenaan dengan dosa. Maka segala dosa yang telah kita lakukan, taubatan nasuha. Jangan main-main. Segala beban yang kita dah buat, segala dosa yang kita dah buat dulu sebelum ni, taubat sungguh-sungguh pada Allah. Kalau kita taubat, artinya dosa kita yang dahulu tu telah diampunkan oleh Allah, maka kurang beban. Itu yang pertama.
Yang kedua, segala dosa yang kita buat dengan manusia, pergi minta maaf. Yang perlu bayar, pergi bayar. Kita miskin kerana bayar hutang, tak apa. Yang bergaduh, pergi minta maaf. Yang melukakan hati, pergi minta maaf. Belanja kitab Minhajul Abidin, dalam tu disebutkan tentang jenis-jenis dosa dan cara untuk meminta ampun kepada orang yang telah kita lakukan dosa. Dosa mencuri macam mana, dosa melibatkan rasuah macam mana, dosa melibatkan hati bagaimana, dosa yang melibatkan keturunan bagaimana, dosa luka bagaimana. Itu ditunjukkan cara bagaimana untuk memohon kemaafan. Kena bersungguh-sungguh terhadap dosa dengan manusia. Kerana apa? Kerana kalau kita tak selesai dengan manusia, di hari akhirat dia akan tambah beban. Itu dua perkara. Perkara yang ketiga, kita ada juga buat dosa harian. Hari-hari buat dosa. Sebab kita ni jenis orang tak sempurna. Hari ni berubah, esok jatuh. Esok berubah, lusa jatuh. Sentiasa dalam keadaan jatuh, buat jatuh, buat jatuh. Jatuh baik, jatuh baik, jatuh baik, begitu. Baik. Kalau begitu, bagaimana pula kita ni nak menyelesaikan masalah yang ketiga ni? Jawapan dia, ubah diri. Ini bukan kuliah motivasi ni, bukan. Ubah diri itu maknanya kita kena sentiasa belajar menjadi lebih baik. Nak jadi lebih baik bukan senang. Orang yang mampu jadi lebih baik, nak pula pada sudut akhirat, adalah orang yang mampu untuk melihat aib diri. Selagi mana kita tak mampu nak lihat aib diri kita, salah diri kita, dosa diri kita, silap diri kita, selagi itulah kita tak mampu nak perbaiki diri. Sebab sesuatu yang nak diperbaiki mesti diketahui kerosakannya. Ilmu-ilmu zaman ni bukanlah buruk, tetapi kebanyakannya hanya menumpukan kepada bagaimana nak baca orang. Bagaimana ilmu first impression. Bila tengok orang macam ni, gerak tubuh macam ni maksud begini, gerak mata begini maksud begini, gerak kaki begini maksud begini. Kadang-kadang sampai anak mata tu tahu bagaimana lenggok tubuh tu memberi isyarat. Kita duk baca orang. Apa manfaat baca orang? Tak ada manfaat. Tetapi andai kata kita belajar untuk membaca diri. Bila kita mula tengok aib diri, ketika tu akan timbul satu perasaan, rupanya aku pun banyak salah. Rupanya aku pun banyak tak betul. Bila masa kita mampu melihat kita tak betul? Ketika kita mampu melihat aib diri. Tetapi perkara lihat aib diri bukan senang. Nak lihat aib diri kena ngaji. Sebab Imam Ghazali kata, orang yang nak lihat aib diri ni kena ngaji. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bila kita mengaji, semakin nampak aib diri. Makin mengaji, makin nampak aib diri. Bila kita nampak aib diri, maka akan wujud satu perasaan, aku kena berubah. Jadi, bila kita berubah, setiap kali jadi lebih baik. Setiap kali jadi lebih baik. Jadi lebih baik, jadi lebih baik. Sehingga termasuk kita dalam golongan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang sentiasa memperbaiki diri. Muhsin artinya hari-hari usahakan untuk jadi lebih baik. Asal daripada apa? Asal daripada mula melihat kepada aib diri. Sebab itulah sesi muhasabah dalam kehidupan ni perlu. Lepas subuh muhasabah, sebelum tidur muhasabah, duduk sekejap, ya Allah, semalam ada dosa aku. Bila kita nampak dosa kita, barulah terdetik dalam hati, aku kena berubah. Kalau kita tak nampak dosa, nak berubah kena gaya. Bila nampak salah orang je, tengok salah orang, nak berubah macam mana? Tapi bila kita ni mula nampak salah kita, ketika tu ada perasaan dalam diri, aku kena berubah. Bermula pada tu, dia akan cari jalan untuk perubahan. Tetapi poin utama dia, nak tengok aib diri bukan senang. Kena mengaji. Nak tengok aib diri, kena mengaji. Nak tengok aib orang, tak payah ngaji. Cukup sifat mazmumah, tengok jahat dia ni, mudah. Tetapi nak tengok aib diri susah. Sebab Imam Ghazali kata, perkara yang nikmat adalah melihat aib orang. Perkara yang menyakitkan adalah melihat aib diri. Belajar untuk lihat aib diri. Apa manfaat dunia dah? Orang yang melihat aib diri, manfaat dunia dia akan menjadi lebih baik. Setiap hari kehidupannya, akhlaknya, perangainya, ibadahnya, pergaulan dengan manusia, semakin hari semakin diperbaiki. Kemudian apa pula manfaat akhirat? Orang yang sentiasa memperbaiki diri, insya-Allah mereka akan mati dalam keadaan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang sentiasa memperbaiki diri.
Tu yang kedua, ada 7 ciri-ciri ilmu bermanfaat. Jadi bila kita nak mengaji, nak cari ilmu, tengok ciri-ciri ilmu tu mampu tak bagi 7 perkara ni. Yang pertama, makin mengaji makin tambah takut pada Allah, beri manfaat tu. Yang kedua, makin mengaji semakin menambahkan penglihatan kepada aib diri. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat yang disebut oleh Imam Ghazali adalah yang menambahkan makrifah pada ibadah terhadap Tuhanmu yang maha mulia dan maha tinggi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat adalah semakin kita mengaji ilmu tersebut, semakin bertambah makrifah kepada Allah dalam ibadah. Orang yang ibadah berserta makrifah dan orang yang beribadah tidak berserta makrifah, kualiti ibadah dia berbeza. Makrifah pula tersusun daripada banyak lapisan makrifah pertama, lapisan makrifah kedua. Sebab makrifah ni kenal. Kalau nak bagi contoh yang mudah, kita ada kenal orang ni, kenal macam tu je, kenal nama dia, duduk sekampung. Tapi ada orang yang lebih rapat jadi kawan kita, tapi ada orang jadi sahabat. Jadi kenal manusia tu pun bertingkat-tingkat. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha sempurna, maka pengenalan kepada Allah tu tidak akan berkehabisan, tidak ada limit, no limit kenal Allah ni. Ada orang kenal takat ni, ada orang kenal takat ni, ada orang kenal takat ni. Tetapi semakin manusia itu mengenal Allah, maka yang akan menjadi baik adalah ibadah dia. Sehingga dia mampu meletakkan diri di hamba, sehingga dia mampu meletakkan Allah sebagai Tuhan. Ketika itu dia mampu meletakkan diri dia pada tahap kehambaan yang lebih baik. Jadi ketika dia beribadah, maka ibadah jadi lebih baik. Kita ni sahabat-sahabat, kita Anas sendiri, umur dekat 40 lah. Kalau tengok umur 20-an dulu, yang mengganggu kita punya solat ni bola. Asal Piala Dunia ke, Copa Amerika ke, bola tu bila masuk bab bola je, mulalah kita punya ibadah terganggu. Dah hampir 20 tahun perkara tu. Yang mengganggu kita pada umur 38 ni, bila kita ibadah, bola juga. Apa meningkatnya ibadah? Bila masa ibadah kita meningkat? Dunia meningkat. Tetapi ibadah, kualitinya, itulah yang mengganggu kita saban tahun. Sahabat mati Allah, artinya ibadah kita tidak bertambah makrifah. Maka sebab tu kena cari ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah makrifah dalam ibadah. Apabila makrifah itu bertambah, maka khusyukan bertambah. Apabila kekhusyukan bertambah, artinya kita tergolong dalam golongan orang yang berjaya. Bukan anda kata ni, Quran kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang beriman. Ciri-ciri yang pertama, mereka yang dalam solatnya khusyuk. Khusyuk ni kita ngaji bab lain lah. Tetapi nak beritahu bahawasanya sangat berfaedah bagi orang yang mengaji ilmu, semakin bertambah dia punya makrifah dalam ibadah. Ada ilmu yang mengaji makin tak tambah makrifah, tak ada kena-mengena pun makrifah. Ilmu tu tidak memberi manfaat seperti yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Seterusnya, ilmu yang memberi manfaat seterusnya, anda tak bawa jam pula hari ni. Allah 723 lah. Yang ke berapa dah tadi? Duk cakap ni dah tak nampak lah. Menambah makrifah. Okey, yang keempat, ilmu yang beri manfaat adalah ilmu yang apabila semakin kita mengaji, mengurangkan kegemaranmu terhadap keduniaan. Yang ni kita nak bincang panjang sikit. Tak apalah, waktu panjang sikit. Kita bukan nak buat apa pun. Nak pergi kerja, PKP. Sahabat rahmati Allah, andai kata kita orang beriman dengan Allah, andai kata begitu, dan memang kita beriman lah, kita beriman dengan Allah. Bila kita kata kita beriman, maka ada satu kesimpulan akidah. Daripada banyak kesimpulan akidah, salah satu daripadanya adalah kita meyakini bahawasanya dunia sementara. Itu kita yakin. Maknanya lepas ni kita akan hadap mati pula. Macam silau. Mana tukar tempat je. Tempat sini. Latif, angkat meja tu, situ. Angkat meja tu. Okey, dah. Terima kasih. Terima kasih.
Ilmu yang bermanfaat. Yang ke empat. Yang kelima, yang keempat, semakin mengaji, cerah sikit. Semakin mengaji, semakin lemah gemar pada dunia. Orang yang beriman meyakini bahawasanya dunia tempat sementara, akhirat tempat selamanya. Satu. Dunia tempat diuji, akhirat tempat dibalas. Dua. Dunia tempat melaksanakan ibadah, akhirat tempat untuk menerima ganjaran daripada ibadah-ibadah. Tiga. Jadi walaupun kita faham, tetapi kebanyakan daripada kita, termasuk anak sendiri, kita tak mampu nak menjadikan dunia ni betul-betul sebagai ladang kepada akhirat. Kita tak mampu. Sebab banyak betul perkara yang mengganggu. Banyak betul perkara yang melalaikan kita. Adakah perkara itu satu kesalahan? Tidak. Kenapa? Allah sebut dalam Quran. Perkara itu satu kesalahan. Tetapi adakah perkara itu sangat luar biasa? Tak luar biasa. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibun walah. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Kata Allah dalam Quran, Allah Ta'ala mendefinisikan dunia. Kata Allah, innamal hayatud dunya, sesungguhnya hidup atas muka dunia, la'ibun, satu, permainan, walahwun, dua, perkara yang menipu daya, melalaikan. Baik sahabat mati Allah, soalnya yang pertama, kenapa Allah Ta'ala sebut dunia ni permainan? Adakah kita rasa dunia ni tempat main? Jujurnya, adakah kita rasa dunia ni tempat main? Tak terasa main. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan sakit sangat, tak terasa main, sakit tu terasa sungguh. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan, tak ada duit, tak terasa, nak bayar sewa rumah tak dapat, orang lain ada kereta, kita tak ada kereta, orang lain boleh makan, kita tak boleh nak makan. Artinya kesusahan, kesempitan, kesakitan yang Allah Ta'ala beri itu real, sungguh. Di mana makna main yang Allah Ta'ala kata? Takkan Quran tu silap? Takkan Quran tu tak betul? Apa maksud main kat situ? Kata ulama, Latif, tolong tutup lampu, kipas jangan tutup, lampu je. Apa yang dimaksudkan dengan main kat situ? Main kat situ adalah apabila diukur pada sudut panjang masa. Maksud dia, sebelum kita hidup atas muka dunia ni, kita dah ada pada alam roh, kita dah ada di alam kandungan. Kita ada dalam alam roh, alam kandungan tu alam dunia lah. Kemudian selepas alam roh, selepas alam dunia, kita akan duduk dalam kubur pula, alam kubur. Kemudian alam akhirat. 4 alam ni. Alam roh, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kalau kita bandingkan 4 ni, yang mana paling pendek masa dia? Alam roh, wallahu ta'ala alam, tak tahu berapa lama dah roh kita ni dicipta. Kemudian dimasukkan dalam jasad adalah dalam tempoh 60 tahun, 70 tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun. Tu waktu. Alam kubur, subhanallah. Yang mati zaman Nabi Adam dulu, hari ni duduk dalam kubur lagi. Ni tok kita ni masa kita kecil tua dah. Kita dah tua dah ni. Dia duduk dalam kubur tu, daripada kita kecil tu sampai kita tua duduk dalam kubur. Allah. Dia duduk dalam kubur panjang pada umur kita lagi. Kerana alam barzah lebih panjang daripada alam dunia. Kemudian dibanding pula dengan alam akhirat, abadan abada, tidak mempunyai kesudahan. Bila tidak mempunyai kesudahan, artinya alam tu tidak ada mati dah lepas tu. Baik. Alam roh itu panjang, alam barzah itu panjang, alam akhirat itu panjang. Dibandingkan masa atas muka dunia lebih kurang 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Pendeknya. Kerana masanya pendek, maka disebut sebagai la'ibun. Sebab masa main memang pendek. Kita hidup sehari 24 jam. Main bola sejam je. Kalau main bola itulah bolehlah main sampai sejam setengah, 2 jam. Kita yang jangan berlari ni 3 kali pusing padang, merangkak dah keluar padang. Tak larat dah nak berlari. Kemampuan kita ni untuk main. Tetapi ketika main tu, letih. Sungguh tak letih? Sungguh. Kena pangkah dengan orang, bengkak kaki, sakit sungguh sakit. Maknanya pada sudut perasaan, orang main sakit, letih, penat, duka cita, tapi tempohnya sekejap. Allah Ta'ala sebut hayatud dunia ni sebagai la'ibun, hidup atas muka dunia ni sebagai perkara yang permainan, kerana tempoh masa dia sekejap sangat.
60 tahun habis. Orang duduk dalam kubur 200 tahun, 1000 tahun ada duduk dalam kubur. Itu kerana tu dunia ni pendek. Tetapi walaupun dia pendek, dia ada satu sifat, melalaikan. La'ibun walahun. Kita tahu dunia ni melalaikan. Kita tahu dunia ni pendek. Tetapi kita tahu dunia ni sementara. Tapi kita tahu dia melalaikan. Tetapi kita terlalai juga. Seolah-olah pesanan Allah dalam Quran tu tidak memberi kesan pada hati kita. Kenapa begitu? Baik. Dunia ni melalaikan bersebab. Dunia ni tidak melalaikan dengan tiba-tiba tak. Memang Allah Ta'ala jadikan dunia ni dengan nikmat. Sehingga kenikmatan itulah yang menyebabkan manusia melalaikan. Nikmat dunia ni sifat dia zinatun. Zinatun ni perhiasan yang memberi kesan pada hati tapi tidak memberi kesan pada tubuh. Contohnya Nabi biasa bawa dalam mana-mana kuliah. Anda nampak ada Al-Fadhil Ustaz Berkat Ilahi sedang menonton Ustaz, mohon didoakan agar penyampaian ni adalah penyampaian yang beri manfaat. Mohon maaf kalau ada salah silap, Ustaz tolong tegur. Ada beberapa orang tok guru yang menyaksikan dan mohon supaya didoakan kuliah ni menjadi ibadah. Dengan kefakiran, dengan kelemahan yang anda ada ni, setakat ni lah kemampuan yang anda boleh kongsi dengan sahabat-sahabat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang yang menyaksikan kuliah. InsyaAllah kita sama-sama usaha untuk menamatkan kitab ni. Baik, mengurangkan gemar pada dunia. Tetapi sifat zinah tu ada. Zinah ni apa? Zinah ni contoh kita ada isteri, kemudian dah lama tak bagi hadiah, satu hari kita balik rumah bawa cincin, bawa rantai pula ni apa tu, anting-anting 2, bawa gelang kaki 1. Jadi bila kita masuk rumah hadiahkan pada dia pun kata terima kasih abang, suka sangat. Kemudian apa dia buat? Dia ambil barang tu, dia pun mengadap cermin. Bila dia mengadap cermin ni, dia mula tengok belek muka dia. Kita tengok dia belek muka, cantiklah isteri kita. Sekadar dia lah hak cantik. Sekadar yang ada pada isteri kita tu lah. Isteri anda cantik, insyaAllah cantik. Kecantikannya pada hatinya, tapi pada mukanya begitulah, seperti yang ditakdirkan oleh Allah. Kemudian apa yang berlaku? Dia ambil anting letak kat telinga kanan. Lepas dia letak tu, apa dia buat? Dia akan tanya, abang cantik tak? Dia akan tanya. Kenapa dia tanya? Kerana pada ketika tu dia merasa sebelum pakai anting-anting dengan lepas pakai anting-anting ada peningkatan pada sudut kecantikan, makin cantik. Kalau tak tanya, kita pun buat dak je. Lepas tu dia ambil pula anting-anting belah kiri, pakai pula. Bila dia pakai anting-anting belah kiri ni, maka adakah dia rasa lebih cantik? Ya. Bukti dia akan tanya pula, abang cantik tak? Tadi tanya dah anting-anting kanan, anting-anting kiri pula tanya pula, abang cantik tak? Kita berdiam je. Lepas tu dia belek cermin, pakai pula ni rantai kaki dekat kaki tu. Lepas pakai rantai kaki tu, dia tengok cermin semula, bukan nampak rantai kaki dalam cermin. Tetapi dia tanya pula kita, abang cantik tak? Kenapa dia tanya? Kerana ada perasaan rasa lebih cantik sebelum pakai barang kemas tadi dengan lepas pakai barang kemas. Soalnya, adakah orang yang pakai barang-barang ni sebenarnya semakin cantik? Adakah lepas pakai emas ni kulit makin tegang, badan jadi gamping, hidung jadi mancung, telinga jadi capang? Telinga jadi capang tu dah alien lah. Tapi adakah perubahan pada sudut tubuh badan? Tak ada. Makin tinggi, makin putih, tak ada. Kat mana berubah? Di sini. Perubahannya dalam hati. Maknanya zinah ni sifat dia tidak merubah sesuatu, hanya merubah perasaan hati. Dan itulah lahwun, perkara yang melalaikan. Itulah dunia. Dunia ni sifat dia melalaikan. Dia ni adalah zinah. Kalau kita ambil sedap, pangkatnya sedap, duitnya sedap, kenikmatannya sedap, kelazatannya sedap, kesenangannya semua sedap. Tapi semua perkara yang menyedapkan tu, yang melazatkan tu, sama ada pangkatnya, sama ada hartanya, adakah merubah hakikat kita ni hamba Allah? Jawabnya tak berubah. Tetapi kenapa kita masih lagi terlalai? Jawabnya kerana di sana ada zinah yang menyukakan hati. Sesiapa yang tidak belajar tentangnya, maka dia akan ditipu dengan mudah oleh dunia. Sebab itulah ada orang sanggup bekerja tengah panas nak dapatkan RM80 sehari, angkat simen 2-3 beg.
ikat batu pagi sampai petang, kalau orang buat rumah lah, macam-macam pekerjaan atas muka dunia. Sanggup tak kita? Sanggup. Nak dapat berapa? RM80. Tapi nak angkat takbir 2 rakaat ni berapa kilo ni? Tak sampai 500 gram, tak sampai 100 gram ni. Tak mampu untuk 2 rakaat, tak mampu untuk 4 rakaat. Kenapa? Kerana pada dunia ada zina. Oleh kerana itu, mengumpul kesedaran supaya kita mengetahui bahawa dunia ni sementara. Mengumpul semangat untuk menjarakkan diri dengan dunia. Mengumpul kemahuan untuk melemahkan kemahuan dunia. Dia merupakan sesuatu yang perlu dilakukan. Caranya mengaji. Sebab tu kata Imam Ghazali, ilmu yang memberi manfaat adalah ilmu yang apabila kita makin mengaji, semakin lemah gemar pada dunia. Ada pula ilmu yang semakin kita mengaji, makin kuat gemar dunia, tu ilmu tak beri manfaat. Ilmu ni akan ditinggalkan. Seterusnya. Sebab tu beri manfaat tu. Ilmu yang melemahkan gemar pada dunia. Okay, seterusnya. Yang kelima, ilmu yang apabila kita mengaji adalah menambahkan gemar terhadap akhirat. Yang ni pun nak kongsi panjang sikit. Baik. Ilmu yang apabila kita mengaji, semakin kuat gemar kita kepada akhirat. Akhirat ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam ayat tadi pun tak habis lagi. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Tu pun tak habis lagi. Tak habis ayat, subhanallah. Kita habiskan dulu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kehidupan atas muka dunia itu la'ibun, permainan dan melalaikan. Wa in tu'minu, jika kamu beriman, wa tattaqu, dan kamu bertakwa. Di sini Allah Ta'ala kata, dunia tempat main, dunia tempat melalaikan. Maka ramai orang kena main dengan dunia, ramai orang kena lalai dengan dunia. Ramai orang akan tersesat, ramai orang akan dipermainkan. Tetapi dalam ramai orang dipermainkan tu, tiba-tiba wa in tu'minu, kalau kamu beriman dan kamu bertakwa. Orang lain dipermainkan, tapi kamu tetap beriman dan bertakwa. Yu'tikum ujurakum wala yas'alka amwalukum, akan didatangkan balasan bagi kamu. Allah Ta'ala tak pernah minta harta kamu. Mereka tetap dapat balasan. Sebab itulah dunia ni bagaimana pun bentuk dia, tapi kalau kita jaga iman, jaga ketakwaan, kita tetap selamat di sisi Allah. Tapi nak selamat tu, diperlukan ilmu yang apabila kita mengaji, semakin lemah gemar pada dunia. Seterusnya, ilmu yang beri manfaat itu apabila kita semakin kita mengaji, makin kuat gemar pada akhirat. Akhirat ni sahabat, siapa tak tahu? Akhirat ni subhanallah, siapa yang tak tahu? Sehingga kan kesimpulan yang anda buat sebagai dalam kejahilan anda simpulkan akhirat ni, ilmu akhirat ni wal akhiratu khairu wa abqa, cukup. Akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Dunia ni sedap, ya Allah, sedap dunia ni. Kita tahu duit tu melalaikan, tapi nak juga banyak duit. Ni tahu dah ni, pengaji ni tahu dah ni, tapi nak juga banyak duit. Kita tahu pangkat tu melalaikan, tapi nak juga banyak pangkat. Kita tahu dunia melalaikan, tapi seboleh-bolehnya kita nak juga. Kita nak dua-dua kalau boleh. Kenapa? Kerana di situ ada zinah, itulah sesuatu yang memberi kesukaan. Tetapi ada duit sedap. Sedap, boleh pergi melancong, boleh pergi beli tu, beli ni, boleh tukar kereta, boleh buat apa. Banyak benda boleh buat, duit banyak. Sedap, sedap. Nak tahu sedap, kita tanya orang kaya. Kita ni hanya boleh mengangan-angan kesedapan. Mengangan-angan pun kesedapan tu sedap dah bagi kita. Jadi, ketahuilah, Allah Ta'ala kata, sedap kita banyak duit atas muka dunia. Wal akhiratu khair. Banyak harta di akhirat, jauh lebih sedap. Sedapnya ada pangkat yang besar atas muka dunia. Pangkat di sisi Allah, jauh lebih sedap. Sedapnya kelazatan atas muka dunia, kelazatan di sisi Allah dijanjikan wal akhiratu khair. Kelazatan sisi Allah jauh lebih sedap. Apa je yang kita dapat atas muka dunia ni, mungkin satu daripada 1000 kesedapannya. Kat sana yang tunggu kita tu jauh lebih sedap. Yang kedua, abqa. Nikmat tu bukan saja lebih sedap, bahkan dia kekal atas muka dunia ni. Hari ni banyak duit, esok mungkin muflis. Hari ni sihat, esok mungkin sakit. Hari ni kita ni hebat, esok mungkin lemah dan sebagainya. Tetapi di hari akhirat, muda, sihat, badan yang gagah,
semua kesedapan tu berkumpul, sifatnya kekal. Tidak ada lagi waktunya kita akan diberikan sesuatu yang buruk oleh Allah. Sedar akhirat ni. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedar akhirat ni dibentengi oleh nafsu yang sentiasa mengejar dunia. Maka untuk menghilangkan perkara ni, untuk memastikan kita punya trajectory, kita punya alignment sentiasa menuju pada akhirat, dikena ada ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Yang kelima adalah semakin mengaji, semakin gemar kepada akhirat. Kerana itulah tempat tuju sebenar kita. Yang keenam, ilmu yang semakin kita mengaji menambah kegemaran, membuka mata hatimu terhadap perkara-perkara yang merosakkan amalmu, sehingga kamu dapat mengelakkan daripadanya. Yang ni sentuh. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang apabila kita mengaji semakin nampak perkara yang merosakkan amal. Merosakkan amal ni artinya amal akhirat. Panah budak sini, subhanallah. Pusing lagi sekali. Latif, tolong pusing sekali lagi, Latif. Latif, tolong pusingkan meja ni. Cepat. Cepat. Angkat ke sana. Sana. Bawa kipas. Belakang lagi. Angkat tinggi sikit. Okey, sini. Lepas tu tolong pulas kipas tu jadi kuat. 3 kali tukar tempat lah. Kuliah tak habis. Panah. Matahari panah. Ana ni berada di pondok. Rumah Hana ni pondok. InsyaAllah nanti dalam kuliah kita akan tunjuk suasana pondok kat sini. Pondok tanpa pelajar. Sebab musim PKP. Baik. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin kita mengaji, semakin melihat kepada perkara-perkara yang merosakkan amal. Amal kita ni, inilah bekal ke akhirat. Amal kita ni, inilah bekal ke akhirat. Apa lagi bekal? Ilmu dan amal. Itu bekal. Yang duduk dengan kita, harta, anak pinak, saudara mara, kesemuanya tu, semuanya akan meninggalkan kita. Tapi yang kekal dengan kita adalah amal. Oleh kerana amal tu yang kekal dengan kita, maka hak ni syaitan tak suka ni. Ada beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh dia, dan juga boleh dilakukan oleh sifat-sifat kita yang akan menyebabkan terbatal kita punya amal. Artinya pahala amal tu terbatal. Ada. Maka apabila kita beramal, kita kena berjaga-jaga tentang perkara yang merosakkan amal. Orang yang tidak melihat ataupun tidak berjaga-jaga tentang perkara yang merosakkan amal, boleh jadi, ataupun dia tidak mengetahui ada perkara yang merosakkan amal, boleh jadi amal dirosak. Contoh Nabi sebut dalam sebuah hadis, anak-anak. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad makan al-hasadu, hasad makan kebaikan seperti mana api makan kayu. Ulama mentafsirkan kebaikan kat sini dengan 2 maksud. Satu, kebaikan adalah sifat baik yang ada dalam diri. Satu lagi, kebaikan adalah pahala. Orang yang bersifat dengan sifat hasad, ini salah satu perkara yang merosakkan amal. Orang yang bersifat dengan sifat hasad rosak 2 jenis kebaikan ni. Tetapi cara rosaknya slow and steady. Sebab tu Nabi kata, kama ta'kulun narul hatab, seperti api makan kayu. Api makan kayu mana laju. Kalau api makan minyak tanah tu laju dah, bakar boom habis. Tapi kalau makan kayu, nak pula kalau banir kayu tu, yang tu makan masa lama. Kadang-kadang seminggu, kadang 2 minggu, kadang sampai sebulan baru habis. Baik. Hasad ni apabila ada sifat kebaikan dalam diri kita, contohnya kita ni jenis orang yang peramah, ataupun orang yang berlembut dengan orang. Tapi kalau dihantui sifat hasad akan merubah sifat lembut dengan orang tu sedikit demi sedikit. Makan tahun, puluh tahun, akhirnya hilang sifat lembut. Sedikit demi sedikit dia makin kasar. Jadi sifat tersebut dia merubah kebaikan, hasanat dalam diri. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, sifat hasad ni dia juga akan merosakkan pahala. Sedikit demi sedikit pahala kita akan diambil, dimakan. Akhirnya tak ada pahala dah. Habis dah pahala. Kenapa pahala habis? Kerana hasad telah memakan pahala tersebut.
Maka ini contoh sifat-sifat yang apabila ada sifat tu pada kita, maka merosakkan amal. Jadi Imam Ghazali kata, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin kita mengaji, semakin selamat kita daripada perkara yang merosakkan amal. Carilah ilmu tersebut. Yang ketujuh, akhir sekali, ilmu yang memberi manfaat adalah ilmu yang menampakkan kamu segala tipu daya syaitan dan buta belik. Sahabat mati Allah, saya lah, anak bila mengaji di pondok tu, kadang-kadang tu kita tak ada tempat kita rasa selamat bila kita beramal, ataupun bila kita nak jadi baik, ada je celah-celah syaitan masuk untuk merosakkan segala perkara yang kita dah buat. Banyak tipu daya syaitan tu, cukup banyak. Kita tak boleh nak merasa bila kita dah berubah jadi baik maka selamat pada syaitan. Tak. Setiap manusia diuji. Manusia yang tidak beribadah diuji. Manusia yang beribadah diuji dengan ibadah. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan apa yang dia buat. Orang yang berjihad diuji dengan jihad. Orang yang beribadah diuji dengan ibadah. Sebab tu kita tak boleh nak tengok orang ni, oh sedap dia ni. Tak, semua orang ada ujian. Ujian tu sebahagian daripadanya adalah tipu daya syaitan yang sangat pakar menipu daya. Abid, wali Allah, ada ditipu sehingga mati dalam kekufuran. Yang tu cerita yang kita biasa dengar tentang Buhairah, cerita tentang Bashisha, cerita-cerita tentang ahli-ahli ibadah yang ditipu. Mereka yang berada pada tahap kewalian pun, abid yang tinggi, makam yang sisi Allah pun ditipu oleh syaitan. Apa jaminan bagi diri kita? Apa jaminan bagi diri kita tidak ditipu oleh syaitan? Sebab itulah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bila semakin kita mengaji, semakin melihat tipu daya syaitan, helah-helah dia. 7 perkara. Ilmu yang apabila kita mengaji, semakin menambahkan ketakwaan. Ilmu yang semakin kita mengaji, semakin nampak aib diri. Ilmu yang semakin kita mengaji, semakin tambah makrifah dalam ibadah. Ilmu yang semakin kita mengaji, semakin lemah gemar dunia. Ilmu yang semakin kita mengaji, semakin kuat gemar akhirat. Ilmu yang semakin kita mengaji, semakin nampak aib diri, semakin nampak perkara yang boleh merosakkan amal daripada sifat-sifat mazmumah. Ilmu yang apabila kita mengaji, yang terakhir, nampak tipu daya syaitan. Ada 7 ciri-ciri ni pada satu ilmu, ilmu tu bermanfaat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa hadzal fannu minal ilmin nafi'. Dan kata Imam Ghazali, dan pelajaran ini yang kita tengah mengaji ni termasuk dalam ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Sebab dia membawa 7 ciri-ciri. Sebab itulah ilmu ni ilmu yang memberi manfaat. Yang kita mengaji memberi manfaat. Yakni ilmu yang tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, dimaksudkan kitab Bidayatul Hidayah, kitab Imam Ghazali tu. Tetapi kitab Bidayatul Hidayah telah diterjemahkan dalam bahasa kita oleh Tok Guru kita ni, Syekh Samad Penimbang, dan menamakan dia sebagai Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Ini kitab kita mengaji ni lah. Moga-moga kitab ni juga boleh memberi manfaat pada kita dengan 7 perkara ni tadi. Kemudian dia kata, seperti yang bersebutkan dalam kitab ni, kitab yang diterjemah yang kita tengah baca ni, dan ilmu yang bermanfaat itu disebutkan juga dalam kitab Minhajul Abidin. Itu ada kitab tasawuf lain pula, nama dia Minhajul Abidin, kitab Imam Ghazali juga. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu, kepunyaan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan demikian juga tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini tulis Imam Ghazali juga. Dan kitab Arba'in fi Usuluddin, ini kitab Imam Ghazali juga. Kitab Mukhtasar Ihya, ini kitab Imam Ghazali juga. Dan demikian lagi sekalian ilmu tasawuf, yang ilmunya memberi manfaat di dunia dan akhirat. Dan kesimpulannya nak kata, ilmu tasawuf, ilmu yang memberi kesimpulan, membawa kepada 7 perkara ni. Sebab itulah orang ngaji tasawuf tiba-tiba tak memberi manfaat seperti 7 perkara ni, doalah adalah kesilapan dan kesalahan yang dia mengaji sehingga tidak memberi manfaat seperti itu. Kalau orang kata ilmu tasawuf itu ilmu yang menyesatkan, maka itu bukan ilmu tasawuf. Sebab yang menulis kitab ni Imam Ghazali. Kalau kita kata begitu, ilmu Imam Ghazali itu sesat sekali lah. Yang sesat bukannya ilmunya membawa kepada 7 perkara ni. Tetapi yang sesat tu kita, yang membawa ilmu-ilmu tu untuk kepentingan dunia kita sendiri. Maka sekadar tu dulu anak kira kuliah pada pagi ni. Mohon maaf lebih 5 minit. Dan tengok di sini tak ada soalan pun. Ada tirai jatuh kan, tepi pondok ni memang ada tirai, tetapi kita dengan kuliah ni nak jatuhkan macam mana, tu tengok sekitar pondok.